Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam pencerahan, salam di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada hari ini. Apa khabar saudara Zamari LC, saudara Abdul Hadi Sharif? Doa saya anda berbahagia, saudara Muhammad Izham. Begitu juga dengan selamat malam saudara Zamari, saudara Hafiz Wan Basirun. Saudara Gadion Lon. Nama sedap-sedap saya. Saudara Syah Ibrahim, saudara Herman, Waalaikumsalam. Begitu juga dengan Puan Zainul Dris. Apa khabar Puan? Rubidin. Doa saya agar anda berbahagia bersama pasangan di saudara Amaluddin Sagi. Waalaikumsalam. Pendekar mata satu, daulat tuanku. Kita sentiasa menyanjungi payung negara kita, ya, saudara pendekar mata satu, saudara Nadib Ahmad, saudara Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail dari Besut, Terengganu. Apa khabar orang Besut, ya? Saudara Daud Abdul Razak, Puan Hamidah, Hashim Alias, apa khabar orang Melaka, saudara Ismail Samad, saudara Muhammad Hashim Muhammad Din, terima kasih hadir dari Kemayan, Pahang, ya. Begitu juga dengan saudara Muhammad Anwar Ahmad Epid dari Melaka. Orang Melaka ni hebat-hebat Melaka. Pendekar mata satu, jaga kesihatan insya-Allah. Selagi badan saya sihat, saya akan beri pencerahan. Jangan risau. Saudara Yusuf Awang. Begitu juga saudara Fakri Sani. Kita adalah warga Cita Damai, kata saudara Fakri. Susunan Manaya, Mira Harun, Sunan Mantaya. Saudara Syukur Jamil. Apa khabar saudara? Raja Kamal Raja Bazian, apa khabarku? Moga di Sungai Petani sihat. Wan Cik Abdul Hamid, apa khabar puan? Abu Nems, saudara Thomas Tan, how are you Thomas? Hashim Atan, Jaka Leong Lung daripada Pulau Pinang, Jaka. Gami Ishak, saudara Razali Yahya, Hafsah Junaidi, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf saudara, kerana masa sentiasa mencemburui kita. Kita memburu masa yang selalu berjalan dengan mengikut peredarannya, saudara. Baik, saudara. Seperti biasa, saya harus memberi pencerahan tentang apa yang berlaku di negara kita ini. Hari ini adalah hari Sabtu, saudara. Mungkin ada yang sedang bercuti, cuti hujung minggu. Hari ini tanggal 12 Februari. Kita tinggal lagi 50 hari menuju hari Ramadan Al-Mubarak. Dan ini merupakan hari yang ke-696. Bumi kita ini dijengah oleh COVID-19. Menurut laporan saudara Rio daripada Universiti Melaya, nampak gayanya COVID-19 masih terus mencanak dan mencanak. Naik dan menaik lagi. Hari ini jumlah jangkitan yang dilaporkan, katanya daripada Kementerian Kesihatan, adalah 22,802 orang warga kita yang telah dijangkiti oleh virus corona, menjadikan angka terkumpul, saudara. Sebagaimana yang saya katakan semalam, hari ini sudah menjangkau angka 3,19,163 orang warga kita yang telah pun dijangkiti oleh virus corona. Artinya, kalau rakyat kita yang 30 juta, 10% rakyat kita telah pun dijangkiti oleh virus corona. Semalam kematian ada 24. Dan kalau kita lihat data-data yang saya perolehi, untuk hari ini tanggal 12 Februari, artinya sudah 148,000 untuk bulan ini, saudara. 148,405 orang warga kita yang dijengah oleh virus corona. Bulan lalu cuma 109,552 sebulan. Tapi hari ini baru 12 hari sudah 148,405 orang. Begitulah keadaannya, saudara. Bumi kita ni masih lagi belum usai diserang oleh virus corona. Terima kasih saudara Rio dari Universiti Melaya yang tidak jemu-jemu menghantar kiriman kepada saya supaya dapat kita kongsi bersama informasi ini. Baik, saudara. Usai pencerahan tentang virus corona, tentulah sementara sedikit saja waktunya saya ambil
untuk e-commerce. Berniaga saudara, berniaga. Cari rezeki yang halal. Kalau saudara punya produk, boleh berhubung dengan Al-Azhar di talian 011 330 41241. Kalau dengan Al-Azhar, tentulah dia sibuk dengan Al-Bakhurnya, iaitu pestangi bakur untuk menjadikan rumah anda, bilik anda segar, harum, mewangi dengan bau-bauan seperti berada di Tanah Suci Mekah ataupun berada di Masjid Nabawi, saudara. Bersama itu, dia ada juga minyak wangi, parfum. Saya menggunakan parfum jenama Amir Al-Khud. Memang saya cakap terus terang, saya cukup suka dengan parfum itu. Bila saya pakai, badan rasa segar dan aromanya begitu mewangi sekali. Saya juga boleh berhubung dengan Al-Azhar untuk memesan rendang tuk dan bahulu berdal, itu produksi ibunya, serta gula O. Gula O ini adalah produk untuk kesihatan. Gula manisan tanpa gula. Setitik saja dah cukup untuk memaniskan bagi secangkir kopi, saudara. Silalah hubungi Al-Azhar. Kalau tak dapat dengan Al-Azhar, boleh berhubung dengan Siti Farehah 017-711-4300. Siti Farehah lain tentulah. Kita jangan lupa produknya, iaitu dendeng manis Siti Farehah. Sedap dimakan, jadikan lauk, dijadikan pemakanan bersama dengan porridge atau kanji. Memang enak, saudara. Bagi teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, bolehlah memesan buah-buahan yang manis, yang grade AAA. Harganya lebih murah dari pasaran, daripada saudara Syauqi di talian 012-357-5703. Kabarnya cherry dengan buah anggur baru sampai, yang manis-manis belaka. Buah-buahan tersebut boleh dihantar terus ke rumah saudara. Ini untuk di Lembah Kelang saja. Dan akhir sekali, tentulah makanan kegemaran saya, mengasyikkan popiah sirih Lady Maria. Saudara boleh berhubung dengan saudara Nizam di talian 019-435-1203. 019-435-1203 untuk menikmati rangup, manis dan pedasnya popiah sirih Lady Maria. Baik, saudara. Usai e-commerce, kita masuk sedikit naluri kehidupan. Kerana saudara, hidup ini adalah ibarat sebuah perniagaan sebenarnya, saudara. Ada kosnya dan ada modalnya. Dan ada pendapatan, ada keuntungannya. Malahan ada risiko dan kerugiannya. Bahkan ada hala tuju, tujuan dan matlamatnya, saudara. Dalam kesibukan kita mengejar keuntungan perniagaan kehidupan di dunia, jangan sesekali kita lupa bahawa dunia ini, saudara, hanyalah persinggahan yang sementara. Beringatlah, saudara, isi benih kejayaan di dunia ini adalah untuk kita menuai hasilnya sewaktu kita berada di alam barzah, di akhirat nanti, saudara. Kerana Allah SWT mengingatkan kita akan tanggungjawab untuk kita terus beriman kepadanya dan juga kepada Rasulnya sebagai contoh ikutan. Hanya dengan keimanan ini, pasti kita isi kehidupan kita berlandaskan syariat dan berusaha untuk mendapatkan keredaan Allah SWT. Untuk itu, saudara, berjihadlah untuk kita terus berdakwah, kita menyeru ke arah kebaikan dan meninggalkan larangannya. Bermujahadalah dengan berzakat, kita berwakaf dan bersedekah di jalannya. Kerana itulah amalan yang akan dihitung oleh Allah di akhirat nanti. Jangan lupa, saudara, kalau ada kelebihan, bolehlah bersedekah ataupun kita berwakaf. Sekarang ni saya tengok banyak ada wakaf Al-Quran ataupun di masjid. Juga kita jangan lupa menunaikan zakat tuntutan kita. Ingat, saudara, kita harus berusaha untuk mendapatkan redha Allah. Inilah sebenar-benarnya perniagaan yang menguntungkan bagi kita di dunia dan akhirat. Saudara, usai naluri kehidupan, kita santun sedikit mutiara kata kiriman saudara Hibil Hasan. Katanya, rantaian kebiasaan seringkali kadang-kadang begitu lemah, tapi kita sulit untuk merasakan kekuatannya yang merangkum kehidupan kita. Kerana ia terlalu kuat untuk dipatahkan. Ada kalanya kita dipandang baik, bukan kerana kita benar-benar baik, tetapi disebabkan oleh Allah menutup aib yang ada pada kita. Saudara ingat, ada kalanya kita dilihat baik, tapi sebenarnya bukan semestinya kita baik, tapi Allah menutup aib kita. Ingat itu, saudara. Terima kasih, saudara Hibil.
atas kiriman yang begitu berarti Mutiara Kata. Saudara, seperti biasa, kita masuk episod Salam Impian Moratorium dan pengeluaran wang simpanan pekerja RM10,000 secara tuntas, one off, saudara. Saya harus menyuarakan ini, memang kadang-kadang teman-teman mengatakan kenapa saya bercakap soal ini. Saya harus menyuarakan inilah tuntutan rakyat dan kita mengharapkan agar pimpinan dapat mendengar, tolonglah. Rakyat tengah susah ni, saudara. Bukan sikit-sikit, bukan main-main. Ini bukan satu benda yang boleh dibuat lawak. Ini soal hidup. Rakyat memerlukan sumber kewangan untuk memulakan kehidupan. Yang mereka ada sekarang ni, selain dia mengharapkan bantuan yang dijanjikan, ada yang dapat, ada yang masih belum dapat lagi. Yang diharapkan oleh rakyat adalah untuk dapat mereka mengeluarkan wang simpanan mereka yang terkumpul dalam kumpulan wang simpanan pekerja. Bukan minta jumlah keseluruhan. Bukan semua penyimpan dalam kumpulan wang simpanan pekerja itu mahukan pengeluaran tersebut. Malahan adalah untuk mereka yang berkelayakan. Kalau simpanan mereka RM50,000, RM100,000, apalah salahnya dikeluarkan 10%. Terpulang pada pimpinan di anjung kuasa di kumpulan wang simpanan pekerja untuk memikirkannya. Saya kadang-kadang merasa hairan kenapalah liat sangat, sukar sangat untuk pimpinan merestui pengeluaran ini. Bukan banyak mana pun, tapi mereka memberi alasan macam-macam. Terpulang. Jadi saya harus menyuarakan kehendak rakyat dan harapan rakyat. Saudara, begitu juga dengan moratorium. Sekarang masuk bulan Februari, bank pun sudah mula mengejar dan memburu peminjam-peminjam. Kalau tak bayar, mungkin kenderaan mereka akan disita ataupun ditarik, rumah mereka akan disita. Apa nak jadi dalam keadaan yang semakin sulit sekarang ini? Dan kita juga amat mengharapkan agar pimpinan negara tidak berbelanja tanpa had. Nak bagi perutusan ke, nak bagi kelulusan ke, nak bagi buat itu, buat ini pun. Sebab tu saya katakan kalau boleh, hentikanlah seketika pembinaan projek-projek mega ini. Konsentrate pada kehidupan rakyat. Ingat saudara, kalau negara berbelanja tanpa had, akhirnya negara kita menuju sebagai negara yang muflis, saudara. Baik saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah semarak angin selatan. Angin selatan sudah bertiup, saudara. Apa yang saya maksudkan dengan semarak angin selatan, kita tunggu sebentar. Kita santun dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Kata Pak Nazil, ikan kerapu dipanggang bara, sama dimakan gulai nangka. Pemimpin penipu, bermegah bicara, Allah janjikan petaka neraka. Ini beliau mengingatkan pada pemimpin. Jangan gah berbicara, melontarkan bicara yang penuh retorika. Saudara Noraidah Kamuddin dari Ipoh, terima kasih. Yang diharapkan oleh rakyat bukanlah bicara retorik ataupun retorika. Yang rakyat harapkan adalah membantu rakyat. Anda sebagai wakil rakyat, sebagai pemimpin. Kerana kalau anda bermegah berbicara, ingat janji Allah tentang petaka di neraka nanti. Kemudian Pak Nazir juga mengingatkan, dari papar ke balik papan, Kak Leha dijemput untuk berzanji. Joran dilempar, tentu berumpan. Begitulah usaha menawar janji. Dalam keadaan sekarang ni, saudara, banyaklah janji-janji yang akan ditabur oleh mereka yang berusaha untuk mendapat sokongan rakyat, untuk mendapat undian agar mereka dapat berada di anjung kuasa. Ini di Johor lah, saudara. Usai pantun, kita masuk sedikit gedung ilmu. Ini adalah peringatan sebenarnya, saudara. Saya melihat cudipan daripada buku kiriman Tan Sri Johan Jaafar ini begitu berarti sekali. Bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang-orang lama, pemimpin terdahulu. Dan mereka amat mengharapkan hadirnya pemimpin hari ini dan akan datang. Khususnya pemimpin berketurunan Melayu adalah mereka yang sentiasa memegang pada syarak dan adat. Mereka juga mesti menjaga kemurnian sikap. Jangan menjadi pemimpin yang angkuh. Kerana umat Melayu seharusnya wajar dipimpin oleh pemimpin yang gagah. Orang tua dulu, pemimpin dahulu mengatakan, carilah pemimpin yang gagah. Kerana sebagai pemimpin, bila ianya gagah, fikirannya bulat, hati pun tabah. Pendiriannya teguh, tuah bertambah, kepada musuh pantang menyerah. Kalau dia orang yang gagah, dia tidak akan menyerah pada musuh. Saudara, terhadap rakyat
ia mengalah. Itu walaupun dia gagah, tapi dia tahu dengan rakyat, dia akur atas kehendak rakyat. Pada yang baik, ia berhemah. Pada yang betul, ia sanggah. Kalau betul, dalam perjuangan dia pasti akan menyanggah. Dia tak takut untuk membicarakan sebab dia rasa dia gagah. Saudara. Jika dijadikan pemimpin, maka banyaklah berkah. Dijadikan tua, pastilah ianya bermaruah. Dijadikan induk, ianya pasti amanah. Dijadikan tiang, tidak akan goyang. Tempat untuk kita bersandar, kalau dijadikan tiang, ia tidak akan goyah. Dijadikan tudung, kita tidak akan basah. Kalau diibaratkan pemimpin gagah ini sebagai tudung pada kita, melindungi kita, tidak akan basah kita dengan masalah. Dan dijadikan contoh, tidak akan salah. Kalau dia dijadikan contoh, kita tak akan salah, saudara. Dijadikan perisai, tidak akan belah. Jadi kadang-kadang kita ingatkan dia ni jaga perlindung kita, sebagai perisai kita. Tapi bila datang musibah, datang masalah, dia lari. Memimpin umat, bertambahlah tuah. Kalau mereka ini dijadikan pemimpin, maka bertambahlah tuah untuk warga yang dipimpinnya. Kita sambung lagi malam besok, saudara. Terima kasih Tan Sri Johan Jaafar atas buku kiriman pada saya. Baik, saudara. Seperti biasa, sebelum saya memberi pencerahan ini, saya perlu mengingatkan pada teman-teman, siapa saja yang menyunting live saya ini dan dimasukkan sama ada dalam channel YouTube ataupun apa saja, mana-mana channel pun, maka semua itu adalah tanggungjawab anda. Kerana saya tidak mampu untuk menilai ataupun melihat ataupun menyemak maupun memantau setiap suntingan. Begitu juga dengan apa yang anda lontarkan, apa yang anda tulis, yang anda berikan pandangan dan pendapat dalam komen-komen ini, itu semua adalah tanggungjawab anda. So, lihat sendiri naiknya laju yang datang tu. Saya tak mampulah saudara untuk memantau ke semua komen-komen anda. Sebab itu saya katakan bahawa anda harus bertanggungjawab atas setiap komen-komen yang anda lakukan dalam media ini, saudara. Dan saya ingin menyatakan lagi bahawa ini adalah pencerahan politik. Matlamat tidak lain tidak bukan adalah untuk memberi informasi agar warga yang berkesempatan bersama dengan saya ini dapat informasi yang jelas. Soalnya saudara bersetuju dengan tak bersetuju, terpulang pada saudara. Sebab prinsip kita adalah kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Tidak ada apa yang perlu dirisaukan. Kalau saudara rasa tidak sesuai, apa yang saya nyatakan ini tak betul, maka kalau saudara nak menjawab atau nak beri penjelasan, silalah kemukakan pandangan anda. Tetapi harapan saya, gunakanlah bahasa-bahasa yang harmonis, yang tidak mencarut, memaki hamun dan sebagainya. Dan kalau saya merasakan bahawa argumen-argumen kita ataupun teman-teman yang saling memberi pandangan yang tidak bersetuju dengan pandangan anda, janganlah maki hamun. Kadang-kadang dah tak ada modal, mula mencarut. Saya rasa itu tak sesuai. Kalau pandangan itu benar, perkara itu betul, terimalah seadanya. Sebab prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Dan kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap persoalan dengan penuh berhemah dan harmonis. Saudara? Baik, saudara. Sebagaimana bidalan ada mengatakan bahawa jika kuku kita ni panjang, yang harus kita potong adalah kuku, bukannya jari jemari kita. Itu bidalan mengatakan kuku tu panjang, yang kita ambil pengepit ke pemotong kuku tu, kita potong kuku, bukan kita potong jari kita, saudara. Jadi begitulah juga hubungan kita sesama insan. Bila kita bersahabat, kita berkawan, ataupun kita bermesyuarah, jika ada masalah dalam persahabatan ke, dalam alam rumah tangga ke, maupun dalam perdebatan, yang perlu disingkirkan adalah masalahnya, bukan kita memutuskan persahabatan. Ini perlu dijadikan amalan bagi kita, saudara. Kuku panjang yang kita potong adalah kuku, bukan jari. Masalah wujud dalam persahabatan, yang kita putuskan bukan persahabatan, tetapi adalah masalah. Jadi kalau itu dapat kita lakukan, insya-Allah kehidupan kita ni senang. Saudara kumat kami, jangan sabar dulu, saudara. Tak sabar-sabar teman-teman kita ni memberi pandangan mereka. Tapi saya haraplah, saya tak begitu menyantuni permasalahan ini dengan kata-kata yang seolah menghina, saudara. Sebab saya lihat semalam saya tengok pergerakan wanita Perikatan Nasional melancarkan gerak kerja partinya yang di bawah pimpinan Rina Harun. Kerana mereka mula menjalankan gerakan
untuk menghadapi pilihan raya negeri Johor. Selalu perlu ingat bahawa dalam pergerakan wanita Perikatan Nasional ada wanita PAS, ada juga wanita daripada parti gerakan, termasuk parti PBM. Saya cuba menghayati setiap lontaran kata-kata, sama ada sebagai moderator ke ataupun juru bicara majlis tersebut dan wakil-wakil yang berucap. Sebab lihat, saya tengok sepanjang majlis tersebut dari awal hingga akhir, saya nantikan apa sebenarnya wanita Perikatan Nasional nak bawa, apa janjinya, perjuangan apa yang mahu disajikan kepada pengundi-pengundi, khususnya warga negeri Johor. Sebab saya lihat sepanjang majlis itu macam juga Parti Pejuang dua malam lepas, saudara. Lain tak ada adalah retorika cerita zaman silam. Cerita tentang kehebatan pemimpin mereka, tentang jasanya. Macam Mukris, dia kata bahawa jasa Tun Dr. Mahathir selama 22 tahun buat itu, buat ini. Semua tu rakyat dah tahu. Malahan rakyat kadang-kadang kasih jelek bila diungkapkan kata-kata tersebut kerana ada masalah yang tersembunyi yang kini sudah pun terbongkar satu persatu. Contoh, bila dia mengatakan bahawa era Tun Dr. Mahathir membina bangunan Twin Tower. Jadi kalau tengok dalam apa yang ada dalam media sosial, terbongkar bagaimana tanah di Jalan Ampang itu dibeli, dijual kepada Ananda Krishnan. Kemudian Ananda Krishnan jual pula kepada Petronas. Akhirnya seolah-olah kita melihat seolah-olah wang Petronas itu dijarah oleh mereka. Dan begitu juga bila dia kata bagaimana membina bangunan lapangan terbang KLIA. Saya secara peribadi memanglah kita rasa okey, tapi apabila kamu menghapuskan lapangan terbang di Subang, saya terasa terkesan. Kerana kalau saudara pergi ke negara-negara luar, negara-negara maju, di Amerika ke, di England ke, di mana-mana pun, mereka tidak akan merobohkan lapangan terbang asal mereka. Sebab dulu saya ingat waktu saya nak pergi ke luar negeri, menggunakan lapangan terbang Subang, sekarang tak ada semua tu. Lalang, rumput dan kosong sekosong-kosongnya. Jadi ini legasi yang diwujudkan oleh almarhum Tunku Abdul Rahman dihapuskan begitu saja. Jadi apakah kita harus mendewakan pembinaan KLIA dengan menghapuskan apa yang kita miliki? Saudara, ini yang harus dijadikan satu bicara, satu pemikiran yang saya kata tak perlulah nak diwawarkan berkali-kali. Rakyat dah tahu. Dan macam mana dia menyebutlah Putrajaya, macam-macam lah. Jadi lain tak ada adalah menceritakan bahawa kejayaan masa silam. Dia yang silam, tapi apa yang kita nak masa depan. Sebab itu saya dengar apa yang nak disajikan oleh Parti Pejuang di Johor. Akhirnya saya membuat konklusi, Pejuang tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu untuk warga Johor. Begitu juga apabila saya mendengar kenyataan daripada Ketua Pergerakan Wanita Perikatan Nasional, Rina Harun. Lain tak ada, dia kata selama 17 bulan mentadbir negara, Tan Sri Muhyiddin buat itu, Tan Sri Muhyiddin, dan malahan yang memeranjatkan saya bila dia mengatakan Tan Sri Muhyiddin sedia berundur untuk memberikan kerusi Perdana Menteri kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Saya rasa ini satu pembohongan. Ini satu pembohongan yang saya tidak boleh terima. Kerana semua tahu benda itu bukan baru, bukan lama, baru sangat berlaku. Tan Sri Muhyiddin kehilangan sokongan. Ini kena ingat. Ini kena jelas. Jangan kata, dengan ini Tan Sri Muhyiddin begitulah murninya jiwanya, begitu berlapang dada, dengan baik hati, menyerahkan, berkorban untuk menyerahkan kursi Perdana Menteri pada Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri. Itu tak benar. Dia tidak mendapat sokongan. Malahan sepanjang dia menjadi Perdana Menteri pun diragui keabsahannya. Walaupun dia kata ada sokongan 114 dan sebagainya. Malahan apabila diwujudkan suasana negara berada dalam keadaan darurat, semua orang tahu keadaan itu. Jadi tak perlu mengatakan bahawa menyerahkan jawatan itu pada Datuk Ismail Sabri. Tidak. Kalau saya dengar betul-betul, hayati peristiwa satu persatu. Sebab itu saya katakan, bila nak keluar daripada anjung kuasa Seri Perdana, apa dia kata? I'll come back. Macam cerita Sanggam. Artinya tidak ada keikhlasan. Bagaimana kamu nak melontarkan kononnya ini perjuangan Tan Sri Muhyiddin yang begitu mulia kononnya. Dan saya melihat ada pula lontaran kata-katanya bahawa dia kata pergerakan wanita Perikatan Nasional mahu menjadikan roh perjuangan peperangan Badar
Saya kata peperangan Badar, dia faham ke cerita peperangan Badar ni? Pengajaran dari peperangan Badar, apabila adanya mereka yang duduk atas bukit memanah apa semua, bila kalah pada musuh dalam peperangan, semua turun berebut-rebut nak ambil Ghamimah. Apakah itu perjuangan pergerakan wanita Perikatan Nasional? Berebut-rebut nak ambil harta. Dan semua kita tahu, saudara, bagaimana sepanjang kepimpinan negara ditadbir oleh Perikatan Nasional, banyak projek-projek yang runding terus hanya untuk kalangan kroni. Kita malaslah nak berdebat, tetapi nyatanya, sebagai contoh, diumumkan kononnya ada nak buat bangunan dewan lah di kawasan Pilihan Raya Pagoh, 2-3 dewan lah, menelan belanja puluhan juta, dan terdedah satu persatu. Seolah-olah Ghamimah itu dikongsi. Jadi adakah itu maksudnya peperangan Badar? Jadi saya agak menghairankan bila mereka kadang-kadang bila nak melontarkan itu, kadang-kadang nak menipu. Rakyat Johor tak boleh mudah begitu. Sekarang ni segala-galanya, saudara, adalah di hujung jari. Maklumat di hujung jari. Jadi janji-janji yang dilontarkan, apa ada janji? Tak ada, saudara. Tak ada. Ya, kita semua tahu sekarang ni. Ini saya melihat amat mengecewakan. Kita dengarlah kod-kod lah, kalau lah pergerakan wanita Perikatan Nasional berjanji akan membina masyarakat wanita di negeri Johor untuk membangun dari sektor ekonomi. Kalau boleh kita nak buat begitu, begini dan sebagainya. Tak ada. Yang ada lontaran retorika. Retorik lah. Cakap saya nak buat ini apa-apa. Kita ni dulu. Macam Parti Pejuang lah. Cerita dulu. Saya rasalah rakyat Johor sekarang ni tidak mudah tertipu, saudara. Semua orang tahu. Selama 22 bulan, negara berada di bawah Pakatan Harapan, di mana Presiden mereka, Tan Sri Muhyiddin, juga berada dalam kerajaan itu. Begitu juga apabila berlaku era Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, yang kini menarjui Perikatan Nasional. Rakyat terkurung, saudara, bertahun, saudara. Kita berada di rumah, ekonomi menghudung. Dan apa yang akan dibangunkan? Apa yang akan mereka... Jadi saya rasa seolah-olah mereka ini menyanyikan lagu Dondang Sayang ataupun irama Ghazal Pati. Johor ni terkenal dengan irama Ghazal Pati, Sri Maharani. Begitulah saya dengar. Tak ada. Tidak ada sesuatu yang jelas dan nyata ke mana apa yang mereka mau lakukan pada negeri Johor yang kini turut terlibat, turut terkesan daripada jajaran kepimpinan yang menghancurkan. Okeylah kita terima kalau mereka mengatakan ekonomi negara kita ini terjebak menghudum dan sebagainya, kesan daripada ekonomi dunia. Okey, kita terima. Tapi apa nak buat? Kerana negeri Johor itu berhampiran dengan Singapura. Singapura terus maju. Indonesia terus menerima pelaburan berbilion-bilion. Kita apa? Apa yang mereka nak buat di Johor? Itu yang saya kata, ke mana dia orang sebenarnya? Malahan, dari sekarang ni saya dengar juga adanya tweeting ataupun laporan dalam media sosial, kononnya lah Tan Sri Muhyiddin mula menghantar kiriman dalam media sosial. Jawapan yang dia tulis lain tak ada. Saya bukanlah mengatakan bahawa sepatutnya kita nak buat begini seandainya Perikatan Nasional ini diberi kesempatan memimpin Johor. Kita nak buat 1, 2, 3, 4. Ekonomi dari sektor begini, ekonomi perkilangan, ekonomi rakyat yang hilang pekerjaan, kita akan berusaha membantu dan sebagainya. Tak ada. Yang ada kiriman apa yang ditulis oleh Tan Sri Muhyiddin lah, siapa pengkhianat. Retorik politiknya lain tak ada, dihalakan muncung meriamnya pada Dr. Najib. Lain tak ada isu kleptokrat, penyamun, perompak, kluster mahkamah. Ini ayat baru, tak ada lagi lah perompak penyamun, tapi kluster mahkamah. Tujulah Datuk Najib begitu, Datuk Najib begitu. Nah, rakyat Johor dah tahu semua cerita sebab perbicaraan berjalan. Maklumat semua orang dapat baca satu persatu. Keputusan mahkamah tak perlu nak diulang-ulang balik bagi saya. Takkan ini modal untuk menghadapi pilihan raya. Mengatakan bahawa kluster mahkamah, skandal YNDB nak diulang balik. Dengan harapan cerita YNDB ini dapat menzahirkan kebencian rakyat pada Parti UMNO Barisan Nasional. Saya rasa ini satu percaturan politik yang cukup tempang dan amat salah. Saudara, rakyat dah tahu. Dan rakyat pun dah jelak.
Kerana isu YDB yang kamu lontarkan, mereka memberi percayaan kepada Pakatan Harapan, memberi percayaan pada Tan Sri Muhyiddin di Johor khususnya. Akhirnya apa jadi pada mereka? Jadi sekarang begini, saya rasa dia cerita balik. Macam mana dia kena pecat. Tunjuk bahawa dia baik. Datuk Seri Najib jahat. Rakyat tak terima. Saya tak mengatakan Datuk Najib dia hebat segala-galanya. Tidak. Tetapi bila dia melontarkan kenyataan sebegitu, menggambarkan seolah dialah yang terbaik. I do this, I bercakap begini, saya berjuang begini, akhirnya saya terpecat. Bila saya terpecat begitu, saya begini. Dia menyatakan, tapi dia menafikan. Kalau tanpa sokongan daripada UMNO Barisan Nasional, dia pun tak dapat jadi Perdana Menteri. Ini keadaannya sekarang, saudara. Jadi dia kata, sebab dia nak jawab lah, sebab banyak Twitter ataupun hari ini dia kena terima hakikat. Bahawa bila dia bercakap saja, sebab dia memimpin Perikatan Nasional, maka rakyat dah menyerang. Siapa sebenarnya pengkhianat? Saya banyak detail ni, yang saya rasakan mungkin satu persatu. Jadi saya merasakan pelancaran pergerakan wanita Perikatan Nasional, kita mengharapkan sesuatu. Tak ada. Apakah jajaan? Sebab itu saya melihat akhirnya naib Presiden UMNO, Datuk Seri Khalid Nordin, dia menyanggah. Ya, saudara, dia kata dia kata kesianlah Tan Sri Muhyiddin ni. Kasihan Tan Sri Muhyiddin katanya. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mendakwa satu-satunya cara untuk menghalang kluster mahkamah daripada kembali berkuasa ialah dengan mengalahkan Barisan Nasional pada pilihan raya negeri di Johor. Katanya, dia bila terus terbelenggu dengan kluster mahkamah, istilah ciptaan beliau sendiri. Sedangkan seluruh negara telah jauh bergerak ke hadapan untuk mencari kestabilan politik, untuk memulihkan ekonomi dan untuk mencipta masa depan. Bukan terbelenggu dengan cerita-cerita yang diulang-ulang. Akhirnya menimbul kebosanan pada rakyat. Sebab itu kata Datuk Seri Khalid, dia kata, saya kasihan dengan Presiden Bersatu ni. Benar-benar beliau ketandusan dan kecerdasan fikiran. Siang dan malamnya mungkinlah katanya tidurnya tak lena. Mandi tak basah kerana dibayangi dengan kluster mahkamah. Asyik-asyik kluster mahkamah. Kemudian rupanya, kata Datuk Seri Khalid, penglibatan Bersatu dalam Perikatan Nasional Johor kini hanyalah untuk menentang kluster mahkamah. Tak ada rencana konkret. Benar. Tak ada lakaran masa depan. Dan tak ada cita-cita yang segar untuk membangunkan negeri Johor dan rakyatnya. Yang lagi pelik, ini kata Datuk Seri Khalid Nordin, yang lagi pelik, tiada seorang pun yang beliau gelar sebagai kluster mahkamah itu bertanding di Johor. Datuk Najib tak bertanding di Johor. Datuk Ahmad Maslan tak bertanding di Johor. Presiden UMNO tak bertanding di Johor. Tan Sri Saril Samad sendiri mengatakan beliau tak bertanding. Tak ada. Jadi, kenapa benda ini disogokkan menjadi agenda utama yang supaya dihadamkan oleh rakyat Johor? Sedangkan rakyat sekarang ni nak cari kerja. Rakyat tak ada kerja. Jadi mantan Perdana Menteri ke-8 itu sebenarnya katanya, kata Datuk Khalid Nordin, sedang berhadapan dengan krisis paling besar dalam perjalanan politiknya. Setelah beliau kehilangan sokongan sebagai Perdana Menteri dan partinya tewas di Melaka serta gagal untuk bertapak di Sarawak dan terus kecundang dalam usaha memikat kerjasama dengan UMNO, beliau kini cuma ada hanya parti PAS sebagai sandaran. Jadi, kerana itulah dari hari ke hari semakin ramai pimpinan dan ahli Bersatu sudah pun meninggalkan Parti Bersatu untuk ada yang nak masuk balik. Saya juga dapat celipan tadi. Minggu lepas katanya 8 orang. Yang terbaru ada 2 orang menteri nak meninggalkan Bersatu untuk menyertai UMNO. Dan permasalahan ini saya tidak yakin ahli-ahli UMNO boleh menerima mereka dengan tangan terbuka. Malahan kami warga UMNO Akar Umbi merasakan itu adalah matlamatnya adalah untuk memastikan mereka terus kekal dapat bertanding. Jadi sebab saya kata, hello brother, sister. Yang rakyat Johor mahukan, apa perancangan anda untuk kembali memulihkan warga Johor yang semakin tenat terkesan? Bukan sekadar warga bangsa keturunan Melayu, saudara. Warga keturunan India, warga keturunan Tionghoa ataupun Cina, mereka begitu terkesan. Ada yang terpaksa bekerja di Singapura, dan dengan adanya PKP dan sebagainya, semakin sukar untuk mereka bergerak. Saudara. Dan apa yang diutarakan oleh pimpinan UMNO Barisan Nasional begitu jelas dan nyata. Pertama-tama sekali, UMNO Barisan Nasional mengharapkan usai pilihan raya
negeri Johor nanti, kita akan mewujudkan kembali kestabilan politik. Itu yang pasti. Dengan kestabilan politik sebagaimana di Melaka, maka kita akan memulihkan ekonomi negeri Johor seadanya, sebaik mungkin. Dan inilah yang diharapkan oleh warga. Kita tak berjanji bulan dan bintang. Saya tak dengar pula pemimpin UMNO menjajakan bulan dan bintang, nak buat itu, nak buat ini. Menghapuskan PTPTN, hapus itu, hapus ini, hapuskan tol. Tak ada. Yang kita nak santun ni adalah pertama-tama sekali mewujudkan satu pemulihan suasana politik agar kestabilan politik dapat diwujudkan di Johor. Dengan adanya kestabilan politik itu, maka tentulah semarak ekonomi itu dapat dicetuskan dan pulangannya pada rakyat. Itu kena jelas. Warga Johor dapat tahu, bukan cerita kluster mahkamah, cerita dulu. Tuan Dr. Mahathir buat ini, Tuan Sri Muhyiddin begitu. Rakyat dah tak nak dengar dah. Dah letih. Saudara. Dan ini paling wow lah pula, saudara. Ini paling wow. Bila saya tengok dalam kiriman media sosial, tak sempat pun dengar ucapan habisnya, saudara. Setiausaha Perikatan Nasional, Saudara Hamzah Zainuddin, selain daripada puji dan puja oleh mereka, Rina Harun terhadap pemimpinnya, tiba-tiba ada dikatakan bahawa pemimpin Perikatan Nasional mereka terdiri daripada pemimpin yang berintegriti. Hai, saya bila dengar PPBM, Parti Perubahan Bersatu ini terdiri dari pemimpin yang berintegriti. Saya geleng kepala. Betul, saudara, saya geleng kepala. Macam mana nak kata integriti? Sejauh mana integriti yang ada dalam pimpinan PBM? Orang macam Azmin Ali. Semua orang tahu apa cerita latar belakangnya. Cuma malahlah kita nak meneruskan cerita benda-benda yang cerita dalam kain ni, saudara. Macam mana dengan Mustafa Muhammad? Dan hari ini sudah pun mula terkial-kial. Ada cerita nak balik lah dan sebagainya. Bagi jawatan sebagai Menteri Ekonomi. Apa ekonomi negeri Johor yang nak dipulihkan? Apa yang dilakukan? Tak ada. Dia integriti sangat ke? Semua orang tahu kenapa beliau terpaksa menyeberang masuk PBM dan melompat daripada UMNO. Warga UMNO khususnya di tingkat 38 tahu cerita ini. Begitu juga macam orang macam MES MRT. Asal takkanlah orang Melaka lupa. Kita malas nak dedah, kita tak mau cerita. Benda itu biarlah. Tunggulah nanti bila waktunya sampai, bila benar-benar kita dapat mentadbir negara dengan baik, kena buka balik. Kalau ada berlaku penyelewengan wang rakyat, maka ini perlu dilakukan siasatan secara tuntas. Rakyat harus menuntut. Macam mana dengan, saya lihat sendiri Tan Sri Muhyiddin sendiri. Apakah ada integriti? Saban malam saya dengar Saudara Zamir Ibrahim, Bagan Nakrak, Saudara Datuk Lokman Adam mencabar isunya. Semua orang tahu. Apakah itu mengatakan punya integriti yang baik? Saya tak mau sebut benda-benda begitu sebab itu bukan naluri cara saya. Kita bercakap soal politik ni, yang kita nak adalah sesuatu yang perlu kamu hidangkan pada rakyat. Rakyat dahagakan pembelaan. Rakyat mahukan bagaimana kami boleh mengisi perut kami. Sedangkan anda yang berada di anjung kuasa terus kekal mengisi tembolok dengan penuh kekayaan. Rakyat tak marah kalau anda kaya. Rakyat tak marah anda naik kereta besar. Rakyat tak akan marah kalau anda berada duduk di bilik yang berhawa dingin, tidur di atas silap empuk sebagaimana saya katakan semalam. Rakyat tak marah. Tetapi jangan rakyat dipinggirkan. Jangan sampai rakyat hidup penuh penderitaan, mengemis di bumi sendiri. Sebab kita melihat apa berlaku. Apa yang berlaku di Johor? Berapa banyak tanah yang digadai. Era kepimpinan siapa? Benar, waktu itu pimpinan itu berada dalam UMNO. Saya tak menafikan. Sebab itu saya katakan, jangan tuduh parti UMNO. Tapi mereka yang berada memimpin waktu itu. UMNO tidak mengizinkan dan akhirnya karma menentukan mereka keluar daripada UMNO. Dan sekarang semakin terdedah. Rakyat Johor wajib menuntut. Kenapa tanah yang begitu luas dikangkangkan untuk orang luar? Rakyat hidup menderita. Ini perlu diutamakan. Sebab itu memang saya tidak dengar pula lah daripada pimpinan UMNO, Barisan Nasional kata janji nak bagi itu, tak ada. Tetapi saya menuntut seandainya UMNO, Barisan Nasional dapat memimpin secara dominan di negeri Johor, permasalahan tanah di Johor ini perlu dibuka.
Apa yang berlaku dalam skandal tanah yang begitu besar, yang saya yakin masih belum lagi selesai di mahkamah. Banyak saudara, orang-orang kroni, orang keliling yang mendapat habuan begitu besar. Ini perlu disiasat. Saudara, Sheffield, kes saya belum ada lagi maklumat itu. Saya akan siasat. Kita akan dedahkan. Ini kepincangan yang mereka lakukan. Jadi kalau kamu mengatakan dah buat dulu begini, tapi rakyat melihat. Pedihnya kita melihat tanah-tanah reserve Melayu tergadai pada orang lain. Jadi kadang begini saya janganlah bercakap soal integriti. Sebab itu saya kata I cannot brain bila orang-orang daripada PBM mengatakan pimpinan mereka terdiri daripada orang yang berintegriti. Bertanyalah dengan saudara Datuk Zamir Ibrahim, bertanyalah dengan Lokman Adam. Saban malam beliau mereka tidak menyerang, tapi mereka mendedahkan segala kepincangan yang berlaku di Johor waktu era kepimpinan mereka. Kita bukan nak mendedahkan keburukan orang, tidak. Tapi rakyat perlu tahu bagaimana keyakinan, bagaimana pengharapan, bagaimana mereka memberi undi, meletakkan mereka ini sebagai tokoh pemimpin. Akhirnya harapan rakyat, kepercayaan rakyat, keyakinan rakyat dikhianati oleh mereka. Mereka sanggup mengkhianati rakyat. Ini yang menjadi masalah yang saya rasakan seharusnya. Kalau dalam keadaan begini, saya tidak mahu mendedahkan terbuka semua. Tapi saya banyak saya terima saya. Banyak saya dapat ni. Tapi saya tengah berbincang dengan peguam saya. Ada perkara ini boleh sentuh, yang ini tak boleh sentuh. Kerana tak mahulah kita terdedah pula nanti. Kena saman, bila semua-saman tak boleh pula saya beri pencerahan tiap malam. Kena berhenti pula. Ini keadaannya. Sebab rakyat, betul saudara Anwar dia kata rakyat Malaysia mahukan sesuatu yang benar-benar mereka dapat lakukan untuk rakyat Johor. Sebab itu saya kata berhentilah bercakap soal retorik masa lepas. Berhentilah bercakap memuja-memuji seolah tak ada silap langsung. Saudara, malahan bila mereka memuja pimpinan mereka, pimpinan daripada UMNO ni, yang sekarang memimpin parti UMNO, diserang habis-habisan secara peribadi. Tak habis-habis cerita diulang celak sampai rakyat nak bosan. Sebab itu saya yakin bahawa rakyat Johor sekarang ini, saat ini, saya dapat teman-teman bikin salam pada saya. Rakyat di Johor sebenar-benarnya sudah menyimpan satu perasaan, ini bukan lagi benci pada pimpinan mereka, tapi merupakan dendam yang teramat untuk mereka menghukum pimpinan daripada PBM dalam pilihan raya negeri di Johor nanti. Ini saya dah katakan, dulu saya dah bercakap. Jangan sampai amarah rakyat, jangan sampai bila kemarahan itu wujud mengundang kebencian, dari kebencian bertukar menjadi dendam rakyat. Kita akan melihat dalam pilihan raya di negeri Johor nanti, dendam rakyat Johor terhadap pemimpin. Sebab itu saya katakan, kalau ada pemimpin Johor yang daripada UMNO yang dulu melakukan segala kepincangan dalam kepimpinan, saudara juga boleh menghukum mereka. Inilah masanya rakyat menunjukkan suara rakyat kuasa keramat. Saya tak akan kecil hati. Sebab itu saya menyatakan pada Presiden berkali-kali, perlu diturunkan pemimpin yang benar-benar mahu menyantuni rakyat. Rakyat sudah letih dengan kehadiran pemimpin-pemimpin yang lain tak ada bercakap retorik. Naik pentas, retorika politik. Orang itu tak kena, orang ini tak kena. Tapi rakyat nak tahu apa kamu nak buat. Andainya kami beri kamu kuasa rakyat selama 5 tahun kamu memimpin. Bukan kami nak dengar bahawa cerita-cerita sejarah silam. Yang kami nak tahu apa kamu nak buat. Apa yang kamu nak lakukan di Pontian. Apa yang ingin kamu lakukan di Muar. Apa yang ingin kamu lakukan di Johor Bahru. Apa perancangan kamu untuk kawasan Segamat. Di kawasan Segamat, Labis. Dan saya Johor ni juga selalu terkenal dengan berani gamnya apa semua. Apakah tidak ada perusahaan rakyat itu ditonjolkan, dimajukan? Rakyat Batu Pahat. Kalau nak cerita dongengan, cerita lama, saya ada cerita banyak cerita Batu Pahat. Cerita pejuang Panglima Saleh. Kita ada kisah bagaimana Balai Polis Batu Pahat diserang. Itu cerita silam. Yang kita nak tahu apa yang kamu nak buat. Seandainya kelapa sawit turun, bagaimana peladang-peladang yang menanam kelapa sawit, baja-baja, apakah disediakan? Ini yang rakyat nak tahu. Bukan cerita retorik politik masa depan. Hampir betul lah saya tengok. Saya ingat, saya betul-betul saya mengharapkan bila diadakan pelancaran bergerak centera wanita Perikatan Nasional. Hebat saudara. Tapi
ke mana? Ke laut. Begitu juga semalam saya tengok pula pelancaran Parti Muda. Kita mengharapkan apa sebenarnya hala tuju Parti Muda. Saya sebagai orang lama, saya sebagai warga, warga emas nak tahu anak-anak muda. Memang kita menggalakkan supaya anak muda ini terlibat dalam politik. Mereka ini adalah harapan sebagai pemimpin masa depan. Kita nak dengar apa bicaranya. Tapi saya tengok majlis tu kelam. Gelap. Mungkin sesuai dengan baju hitam. Saya pun pakai baju hitam hari ni, saudara. Meraihkan. Nah, maksud saya tu suasana dewan kelam. Kalau dalam gelap ni macam-macam cerita yang tak betul, saudara. Dan semasa majlis begitu, saya tak tahulah. Ucapan yang dilontarkan oleh setiausaha parti sebut, kononnya bahawa sebagaimana mereka dalam Perikatan Nasional. Lain tak ada, orang lain semua salah. Mereka saja yang betul. Gelombang besar saya kata cakap orang ni tak suka bikin budak-budak ni. Sorry lah, saya minta maaf lah. Akhirnya saya kata budak-budak punya bercakap lah. Saya melihat pelancaran Parti Muda cerita ucapan budak-budak. Kita nak tahu nak ke mana Parti Muda ni. Jangan kamu gah bahawa sekarang ni kerajaan telah pun bersetuju menerima pengundi-pengundi muda. Pengundi-pengundi bawah ini usia 18 tahun ke atas. Memang tergolong muda. Memang kita tahu. Tapi jangan kamu gah hanya kerana keputusan kerajaan menjadikan mereka itu secara otomatis sebagai pengundi. It is not, itu bukan lesen besar, saudara. Rakyat kena ingat, saudara, banyak ramai anak-anak muda yang berada dalam Parti Keadilan. Mereka dengan reformasinya. Jangan lupa, jangan dinafikan anak-anak muda keadilan, angkatan atau anak muda keadilan. Jangan lupa pergerakan pemuda, ramai penyokong. Saya tahu ada juga daripada sokongan daripada pakatan anak-anak muda daripada Parti PAS. Dan begitu juga daripada parti DAP dan sebagainya. Jadi bukanlah semua itu terangkum dalam Parti Muda. Ini seolah-olah nak menggambarkan muda ini adalah mewakili semua pengundi muda ini berada di bawah payung Parti Muda. Halo, brother. Akhirnya saya melihat Parti Muda ni akan jadi macam dulu. Zaman saya muda-muda dulu. Kita ada GPMS, Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung, yang berjuang untuk nasib pelajar-pelajarnya. Kita ada dulu Pemuda MAYC. Macam-macam program dilakukan. Kita ada juga Belia 4B. Kita ada juga Pertubuhan Angkatan ABIM, Angkatan Belia Islam. Tapi saya nampak muda menuju ke arah itu. Memang dulu pertubuhan belia ini dijadikan landasan untuk orang politik. Saudara Alan Romaino dia kata muda akan jadi duda. Saya pun tak tahulah. Nah, saya kata jangan kamu nak jadikan perjuangan kamu ini ke mana? Ke mana hala tuju Parti Muda? Ini yang saya cuba cari tengok. Hala tujunya ke mana? Saya sebagai orang lama, saya nak tengok anak muda kita ni bergerak ke depan dalam menyantuni kehidupan politik yang dunia tanpa sepadan. Kita mahu anak muda yang berilmu. Kita bersyukur mereka yang keluar dari pusat pengajian tinggi menyertai politik. Okey. Sepatutnya waktulah mereka bertatih. Tapi tiba-tiba yang kita nampak apa yang diperjuangkan oleh muda sekarang ni adalah 6 kursi Dewan Undangan Negeri. Dan satu benda yang saya betul-betul tak boleh brain. Ini benar-benar, saudara. Bila mereka mengatakan mereka mau merubah landscape politik dan juga pentadbiran Johor. Kamu bertanding 6 kursi, brother. Kamu bukan bertanding 56 kursi. 6 kursi mampu kau. Katalah semua 6 kursi kau bertanding tu, semua menang. Boleh ke dengan 6 itu kamu nak jadi ketua menteri ataupun menteri besar? Boleh ke kamu dengan 6 kursi itu kamu nak merubah ekonomi Johor? Saya kata cakap jangan gebang gelembung lah. Cakap biar berfakta. Sepatutnya kami, anak-anak muda, terima kasih kerana kalau diberi kesempatan untuk bersama-sama mengembleng tenaga dalam memajukan negeri Johor. Lebih manis begitu. Jangan laju sangat. Seolah-olah dengan 6 kursi ini kamu boleh takbir Johor. I really cannot brain lah budak-budak muda ni. Tak maaf lah saya pakai budak-budak, saudara. Sebab bila kata begitu, they try to menarik stability ni. Saya tak nak katalah bahawa tapi pemikiran yang cukup-cukup dangkal lah, saudara. Saya bersimpati mereka yang nak menasihati Syed Saddiq ni. Jangan laju sangat. Yang kita tengok, natijahnya lain tak ada. Nak kerusi dan sekarang ni bertelagah pula tu.
bertelagah saudara tentang mana kursi kursi Don Puteri Wangsa. Ketua Wanita Keadilan dia kata ini kursi kami yang kami serah pada amanah. Marah dia, serah pada muda dan mereka tidak ada restu. Dan jangan pula Syed Saddiq pula tu buat kenyataan. Angkuh kenyataannya, saya tidak akan menyerahkan kursi Puteri Wangsa ini kepada Parti Keadilan. Saudara jangan, saya nak bagi tahu pada pimpinan muda ni, anda jangan perkecilkan anak-anak muda keadilan. Jangan saudara, anak-anak muda keadilan ni lain. Sekali dia rembat nanti, letih anda. Mereka sudah tak berbiasa dengan gerakan reformasi. Dia orang dah biasa ni. Jangan nak tunjuk bahawa anda hebat dengan anak-anak muda. Sebab itu saya kata, saya menyantuni semua. Saya melihat macam mana pergerakan UMNO, macam mana pergerakan budak UMNO, macam mana tentang ni pemuda PAS, macam mana juga anak-anak muda, angkatan anak muda keadilan. Mereka kalau mereka datang, hadir mereka bagaikan air banjir yang menerobos. Jangan main-main. Tiba-tiba kamu kata kita tak akan serahkan kembali kursi Puteri Wangsa ini. Halo. Cakap baik-baiklah. Kalau ini keadaannya, saya ketawa saya tengok. Macam budak-budak main ten susu. Saya tahu main ten susu dulu. Ada kotak, letak atas ten susu, ambil slipper, balik ni. Jatuh kotak, jatuh tin itu, dapatlah hadiah kotak. Itulah rupanya saudara. Beramuk cerita pasal kursi Puteri Wangsa. Dan dengan 6 kursi ini, menang kotak tu macam main monopoli pula. Aku nak beli tu. Boleh beli rumah, boleh beli hotel. Itu keadaan saudara main monopoli. Di atas kertas sajalah. Dan saya rasa 6 kursi ini uyup nanti. Uyup ini bukan hanya, kalaupun muda bertanding dengan UMNO, saya rasa anak-anak muda keadilan, mereka akan menyokong calon UMNO. Yakinlah cakap saya. Sebab mereka, kali ini, anak muda, pimpinan muda sekarang ni, sudah mewujudkan satu situasi yang bukan dendam, benci dan meluat. Saya melihat. Saya berbual juga dengan kawan-kawan, ramai juga. Anak-anak saya pun berkawan rapat juga dengan golongan anak muda keadilan. Mereka ramai kawan. Dia kata, dia orang kami pemuda-pemuda ni, pemuda keadilan ni marah sangatlah. Dan mereka menyampaikan kepada saya kerana melihat gelagat. Jadi timbul kebencian. Kenapa anda mewujudkan kebencian? Sepatutnya saya katakan, muda harus menunjukkan satu jajaran politik yang baru. Menyantuni anak muda patut dididik. Sepatutnya kehadiran kami dengan kalau diberi kesempatan bertanding dalam kursi ini, dengan bermodalkan 6 kursi ini, pengalaman ini, kita akan membentuk anak-anak muda Johor untuk faham bagaimana berjuang dalam politik. Sepatutnya begitu. Bukan, no, kami tidak akan serahkan sama sekali kursi. Aduh, Puteri Wangsa. Saya tengok benda itu, Allah. Kamu nak main samsing dengan anak-anak muda keadilan? Saya bukan nak puji Parti Keadilan, saya tidak. Tapi saya tahu. Saya kenal macam mana pimpinan anak-anak muda keadilan, bagaimana mereka dibentuk, cara mereka. Jangan main-main saudara. Aduh, hai, fikir-fikirlah. Sebab itu, saya melihat bagaimana Presiden UMNO sendiri, beliau mengingatkan pada warga UMNO, jangan kita sampai terpijak kulit pisang. Walaupun kita tahu UMNO dari segi kempennya kita berhadapan. Terhadapan dari segi gerak kerja, dari segi pelancaran dan sebagainya, sambutan warga Johor sudah semakin mantap kepada UMNO. Tetapi Presiden UMNO dia tak ada pula kata, oh kita nak serah begini. Tak ada. Cuma kata Datuk Mak Hassan, kita akan memastikan bertanding di 42 kawasan Dewan Undangan Negeri. Dan dalam waktu yang sama, dia kata jangan kita mengulangi kesilapan masa silam. Kata Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid dia kata suatu saya tengok dari kecelapannya waktu beliau berucap di Kota Kinabalu, dia kata jangan pula UMNO ni seperti terpijak kulit pisang. Terpijak kulit pisang, tergolek dok. Kita menyantuni, di sini letaknya kematangan berpolitik. Dan Presiden UMNO juga memberi peringatan, jangan ada kita saling tikam menikam dari dalam, dari luar, dari atas, dari bawah. Dan saya bila dengar gambaran itu, saya bersyukur kerana Presiden UMNO sudah dapat melihat adanya mereka yang berada dalam UMNO ini menjadi gunting dalam silapatan. Alhamdulillah, paling tidak Presiden jelas tahu siapa itu gunting dalam lipatan. Mereka ini perlu segera disingkirkan. Dan
kalau mereka ini jadi calon pun, yang dulu tidak perlu diturunkan balik. Kalaulah dulu ada calonnya, kita tewas oleh kesan daripada Najib sentrik yang saya katakan tadi, maka pulihkan balik. Saya cakap terus terang, saya tidak menafikan ada pemimpin yang baik di Johor. Contoh macam mantan ahli Dewan Undang Negeri kawasan Kempas, tak ada salahnya. Rakyat Kempas mahukan dipulihkan kembali supaya Tunku Putra Amirul Rashid ni dikembalikan. Saya tak tahulah. Saya harap agar Presiden ataupun Ketua Perhubungan Negeri Johor dapat memikirkan. Kerana beliau adalah merupakan warisan pemimpin yang baik. Almarhum bapanya dulu adalah bekas Menteri Singapura yang meninggalkan bila walau ditawar oleh Lee Kuan Yew untuk jawatan sebagainya, dia tak mahu sebab kental jiwa perjuangannya. Sebab itu saya katakan dalam hidup kita ni, kita mesti tahu pokok durian dia tak akan keluar buah kelapa. Pokok pinang buat macam mana pun tak akan keluar buah durian. Itu hukum alam. Jadi apa-apa pun buah yang baik datang daripada pokok yang baik, dari benih yang baik. Ini yang saya lihat. Saya tak mahu nak berkempen lebih, tapi saya mengatakan kalau seandainya Kempas itu diberi balik, rakyat Kempas boleh sila buat kajian. Tapi mulianya saya sempat menghubungi yang mula Tengku Putra. Saya kata, kalau you tanding macam mana? Kalau tanding alhamdulillah, kena buat kerja lah balik. Kalau tak ada, saya akan bekerja juga. Begitulah mulianya sikap warga UMNO yang cintakan parti. Walaupun beliau tidak diturunkan bertanding semula, dia tetap akan berusaha untuk memastikan UMNO Kempas kekal. UMNO Kempas kali ini kita nak rampas balik selepas warga Kempas dibohongi ataupun dijaja dengan janji seribu mimpi. Ini keadaannya. Siapa nak calon tak ada peduli. Saya tak ini apa katanya, dia tak ambil kisah. Itu gambaran yang saya dapat di Johor. Dan Presiden kena fikir. Yang Amat Berhormat Datuk Asni juga kena lihat. Jangan izinkan kita terpijak kulit pisang. Jangan izinkan kita berbalah sama sendiri. Perbalahan dalam satu kelompok kita tak boleh. Macam mana saya katakan dari awal bicara saya tadi. Apabila kuku itu panjang, yang kita potong adalah kuku, bukan kita potong jari. Kalau kuku panjang, potong jari, tak nak lagi kuku tu ada, kudunglah. Maka anda akan jadi kudung. Akhirnya si kudung dapat cincin. Ini masalah yang saya lihat. Saudara, saya merasakan bahawa apa yang dilontarkan oleh Yang Berhormat Presiden UMNO waktu beliau di Kota Kinabalu, dia itu yakin bahawa rakyat sudah mula menerima UMNO Barisan Nasional. Tetapi dalam keyakinan itu berpaksikan kepada saranan Yang Berhormat Timbalan Presiden. Nak menang, buat cara nak menang. Jangan kau ingat ni, kita menang di Melaka tadi, kita menang di Johor. Tidak, kena kerja kuat. Jangan janji yang bukan-bukan. Yang rakyat mahu apa yang dia dapat. Itu kata Tok Mat. Saya sayang dengan Timbalan Presiden ni. Dan satu adonan antara Presiden dengan Timbalan Presiden ni satu keadaan yang baik. Dan apa kata Datuk Ahmad Maslan dengan pantun-pantunnya. Kalau tak nak kena kencing, lupakanlah mereka itu. Nah, ini yang saya lihat, saudara. Dan saya juga melihat, saudara, murninya jiwa Datuk Menteri Besar Johor yang mahu menyantuni rakyatnya. Dia sudah tahu apa sebenarnya yang diperlukan oleh warga Johor. Orang Johor jangan main-main. Dia ada tu. Saudara, kalau orang saudara bercakap dengan Johor, dia mesti ada ujung tu. Gertinya tu ada berkait, saudara. Dia tak ada noktah. Dengan orang Johor ni jangan main-main. Mereka ada semangat yang begitu kental untuk perjuangan bangsanya. Jangan lupa, saudara, Johor adalah bumi yang menyambut ketibaan raja-raja Melayu daripada Melaka setelah dikalahkan oleh tentera Sepanyol. Jangan lupa sejarah. Akhirnya mereka lari ke Muar. Jangan lupa sejarah, saudara. Sebab itu warga Johor juga adalah menerima kehadiran UMNO dan menyentuh limaukan ataupun dalam bahasa Inggeris panggil baptize ataupun menobatkan UMNO ini di Istana Bukit Serin. Warga Johor jangan main-main, saudara. Kalau mereka tak setuju, akhirnya jangan lupa apa yang berlaku dengan Panglima Saleh. Itu di Batu Pahat. Mereka ada makanan yang sedap seperti nasi berani. Tapi nasi berani Johor ada gamnya, saudara. Kalau makan mie rebus pagi-pagi di Johor mesti ada satenya. Banyak imbalan yang kita boleh belajar daripada. Sebab itu saya kata, insya-Allah saya nak pergi ke Johor. Kalau boleh saya pergi semua kawasan di Johor nanti. Sebab itu saya bagi tahu pada teman-teman,
yang ini punya kesempatan sepanjang daripada 26 hari bulan sampailah 11 hari bulan nanti, silalah hubungi saya di mana kita berada, kita boleh berjumpa. Sebab saya nak tengok macam mana budaya orang Batu Pahat, macam mana budaya orang Muar. Dia di Johor ni pula, saudara jangan lupa saudara, orang Johor ni kalau mereka asal dari Muar, mereka tak kata mereka Johor, mereka kata orang Muar. Dan yang paling penting, rakyat Johor tetap sayang dan kasih pada UMNO Barisan Nasional. Mereka pasti kali ini untuk memulangkan semula apa yang bila mereka lakukan kerana terpengaruh dengan janji seribu mimpi oleh pimpinan terdahulu. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.